Oke, salam dan salam sejahtera dan berita panas ya berkenaan dengan isu yang dikeluarkan oleh orang yang tak bertanggungjawab apabila mengeluarkan satu media sosial yang membabitkan Al-Fatihah, konon-kononnya di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim meninggal dunia. Dan kita boleh lihat di sini tertera ya sambil dia gelak yang mana ya saya hina Anwar, tak puas hati boleh call saya. Jadi kita tonton dulu videonya. Jadi kawan-kawan pun dah tengok videonya dan pada pandangan saya ya secara peribadi dia ni dah sengit ataupun hilang akal. Kita kena tahu ya perkara yang melibatkan Perdana Menteri, melibatkan institusi diraja, melibatkan 3R lah umpamanya. Ini benda-benda yang boleh didakwa dan akhirnya akan menyusahkan diri sendiri. Apa yang dibuat oleh individu ini, saya pun tak tahu siapa nama dia. Tetapi saya lihat dia gelak-gelak di sini. Yang mana dia fikir apa yang dia buat ini mendapatkan view ataupun akan menjadi satu liputan hangat untuk menguntungkan dia. Ini perkara yang tidak akan menguntungkan kita. Saya nak beritahu ya, kepada rakan-rakan yang ada di luar sana. Bermain media sosial ini, jangan ingat kita boleh untung kaya raya. Tidak. Ataupun kita nak mendapatkan view, ataupun kita nak mendapatkan glamour. Bukan. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa pun. Contoh video yang dia buat seperti ini. Apa yang dia dapat? Yang dia dapat akan disiasat dan mungkin akan dipenjara ataupun didenda. Ini akan merugikan masa depan dia. Dan dia sendiri patutnya ingat, kalau tak tahu berpolitik, jangan berpolitik. Kalau pergi ke dunia politik dengan hanya sebatas ini, maka tidak ada faedahnya. Ini akan merugikan dia sendiri, bukan menguntungkan. Sekarang ini, apabila saya lihat dalam media hari ini, fitnah PM mati, AMK buat laporan polis. Ini AMK adalah Angkatan Muda Keadilan. Dah pun buat laporan polis berkenaan dengan isu ini. Berhubung satu hantaran berunsur fitnah di media sosial, kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meninggal dunia. Hantaran yang dimuat naik pagi semalam itu bagaimanapun hilang selepas dipadam pemilik aplikasi TikTok atas nama Sweet Purple 1404 sekitar jam 9 pagi. Ini perkara dia padam pun sekarang ini, benda ini ada dekat kita. Saya sendiri telah pun di-share. Benda-benda yang melibatkan fitnah kepada kerajaan yang ada hari ini, kepada kepimpinan saya, anggota-anggota parti, rakan-rakan seperjuangan akan hantar dengan saya. Dan saya akan lihat, saya akan teliti. Sebab itu semalam saya belum ulas perkara ini kerana saya belum mendapat maklumat ataupun kesahihannya. Tetapi ada sebahagian rakan-rakan yang lain yang begitu pantas mereka terus buat dan terus mereka simpan videonya ataupun mereka terus ulas di media mereka. Itu cara mereka, tetapi saya teliti. Jadi hari ini apabila saya lihat AMK dah keluar kenyataan dan saya yakin bahawa perkara itu berlaku dan saya pergi cek dekat akaun TikTok memang betul sudah pun dihilangkan, maka buat apa kamu lontar batu sembunyi tangan? Ini adalah sikap walaon yang di mana kepimpinan mereka, bos-bos mereka melakukan hal yang sama. Sebab itu tadi dalam video live saya katakan apabila Badut sendiri menyangkal bahawa Perhimpunan Selamatkan Malaysia pada 16 September pun mereka berbohong di situ. Mereka menyatakan bahawa itu bukan perhimpunan, cuma mereka berjalan kaki ke balai polis dan secara tidak sengaja pertemuan berlaku di situ. Begitu juga ini sikap-sikap walaon ini. Jadi saya harap gambar perempuan yang dia letak dekat situ dan akaun Sweet Purple ini, buktikan diri kamu bahawa kamu tidak bersalah dan perkara ini akan lambat laun tertangkap juga. Dia tidak boleh lari. Dengan main media hari ini semudah-mudahnya kamu hilangkan akaun kamu dan orang tak boleh cari. Dia cuba. Jadi jangan kita di luar sana, saya nak beritahu dekat walaon-walaon ni, bermain media tentang isu-isu politik ini berhati-hati. Jika kamu tidak bawa idealisme, jika kamu tidak membawa satu perjuangan yang boleh dilihat oleh rakyat, jangan. Nanti kamu sendiri tak pasal-pasal kena tahan polis, didakwa, masuk mahkamah dan sebagainya, buang masa kamu. Lebih baik buat kerja-kerja yang berfaedah. Jangan ikut bos-bos walaon ni.
Kamu ikut pemimpin-pemimpin kamu. Apabila kamu berlakunya apa-apa, mereka akan tinggalkan kamu. Mereka ini dapat dana. Orang seperti Badut, orang seperti Tun Faiza, dan sebagainya, mereka ini daripada bos-bos mereka mungkin dapat sedikit dana untuk lakukan perkara ini. Yang kamu walaon, yang duduk dekat bawah datang jauh-jauh nih, apa yang kamu dapat? Akhirnya kamu keluar ke fitnah, nak mencari glamour dalam media sosial. Apa? Akhirnya hari ini, EMK buat laporan polis. Nanti disiasat. Akhirnya, apa yang kamu dapat? Di sini ya, kalau kita lihat di sebelah gambar wanita terbabit nih ya, dia tulis Al-Fatihah dan siap letak nomor telefon dia lagi. Saya pun tak call lagi nomor telefon nih, tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahwa inilah sikap-sikap mereka ini. Jadi kita yang ada di luar sana sebagai rakyat biasa, ya kita fanatik dengan politik, tetapi tak payah kita ikut bermain media sosial ini dengan menabuh fitnah. Biar leadership ataupun pemimpin-pemimpin yang memang mempunyai kelayakan untuk mereka nak mengulas, nak bercakap tentang politik ini, mereka yang bermainnya, kita pandai-pandai. Banyak di luar sana, di TikTok sekarang ini saya tengok, ramai yang cuba untuk berbicara tentang soal politik ini. Bagus, tetapi lihat, jika membabitkan fitnah, membabitkan untuk mencaci maki orang yang tak tentu hala, kita jangan buat. Jangan terikut-ikut. Jangan fikir bahawa kita dapat view banyak, dapat populariti banyak. Itu tidak semudah itu. Saya berkecimpung dalam dunia media politik ini pun bukan semudah yang kamu orang lihat hari ini. Saya perlu mendalami soal politik. Dan saya bergerak dalam politik ini. Ada hala tuju yang saya dah buat. Saya bukan buatnya, mencari konten untuk saya nak dapat view banyak. Bukan. Saya adalah untuk menyedarkan, untuk menjawab isu-isu yang membabitkan soal politik terkini, yang mana daripada pihak pembangkang. Apabila cuba berbohong dengan kita rakyat, maka saya akan jawab untuk kita rakyat. Jadi kita yang tidak terbabit ni, cukuplah sekadar kita menonton, kita lihat, tidak perlu kita ikut sama. Dan komen-komen kita jaga. Betul, contoh saya mengulas politik, kamu tak suka, kamu boleh buat komen di sana, memaki hamun, saya tidak ada isu. Tetapi ada setengah individu yang lain, yang mana mereka, apabila kamu komen, mereka akan screenshot, dan akhirnya kamu yang dapat impak. Memfitnah dia pula nanti. Jadi jaga-jaga. Saya memperingati kawan-kawan saya yang bersama dengan saya begitu lama, menjadi follower saya, begitu juga akar umbi. Tolong kita jaga attitude kita dalam sisi itu. Jangan kita komen yang terlalu, yang boleh menyebabkan diri kita terkena. Jangan kita ikut langkah-langkah yang dibuat oleh walaon-walaon seperti ini. Mereka-mereka ini tidak mempunyai, pada saya lah, pendidikan yang baik. Mereka tidak mempunyai hala tuju dalam hidupnya, maka dia pergi buat kerja ini. Kalau orang yang ada otak, dia takkan buat kerja ini. So itu saja ulasan saya dalam isu ini. Saya harap kawan-kawan di luar sana ambil iktibar dari perkara ini. Sekian dari saya, terima kasih.